Jadi kita ingin mengetahui lah Jabatan Perkhidmatan Pergigian Kementerian Kesihatan akan menyambut Hari Kesihatan Mulut Sedunia pada itu 12. Pada 12. Ya, 12 September, hari Isnin depan. Kenapa hari tersebut hari dipilih? tersebut dipilih? Sebetulnya hari tersebut, tarikh tersebut 12 September itu diisytiharkan oleh FDI, World Dental Federation. Iaitu sebuah pertubuhan pergigian antarabangsa. Mereka telah mengisytiharkan tarikh tersebut untuk merayakan Hari Kesihatan Mulut Sedunia. Jadi bukan dipilih saja-sajalah, diisytiharkan sudah. Diselaraskan Seluruh dunia lah. Tarikh tersebut juga ialah bersamaan dengan hari kelahiran pengasas pertubuhan tersebut, iaitu Dr. Charles Gordon yang lahir pada 12 September. Dan juga untuk meraihkan satu persidangan antarabangsa yang telah berlangsung dulu tahun 1978, persidangan kesihatan antarabangsa lah di Alma-Ata tahun 1978. Jadi disempurnakan lah. Dipilihlah tarikh tersebut. Pada 12 hari bulan September 2011 ya. Okey, itu telah pun diisytiharkan adakah ini kali pertama diadakan macam mana? Di peringkat antarabangsa, Hari Kesihatan Mulut Sedunia telah disambut kali pertama pada tahun 2008 dan Jabatan Perkhidmatan Pergigian Negara Brunei juga telah merayakan pada tahun 2008 kali pertama lah pada bulan November. Tahun ini ialah kali kedua Jabatan negara ini merayakan Hari Kesihatan Mulut Sedunia. Jadi kali kedua. Kali kedua lah negara Brunei. Pertama kalinya bila tu? Tahun lepas? Tahun 2008. 2008. Jadi tahun yang sebelum ini tidak ada jadi sambutan. ianya tidak diadakan setiap tahun ni. Tidak ada kesempatan. Jadi tahun ini insya-Allah mudah-mudahan semua berjalan lancar, jadi ada kesempatan untuk merayakan Hari Kesihatan inilah Mulut Sedunia. Ya, tujuannya sudah tentunya akan kita ketahui lebih lanjut tujuan sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia ni. Tujuan sambutan seperti Hari Kesihatan yang lain, sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia ni kita ni merayakan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai, orang awam tentang kesihatan, kepentingan kesihatan mulut. Jadi itulah kita ni akan mengwar-warkanlah kepentingan tentang kepentingannya itulah kesihatan mulut itu. Dan juga FDI iaitu Pertubuhan Pergigian Antarabangsa juga mengalu-alukan dan menggalakkan setiap negara ahli untuk sama-sama menganjurkan aktiviti-aktiviti kesihatan di negara masing-masing. Jadi kita ni dalam usaha, dalam menyokong saranan mereka lah, begitu. Dan juga dalam menyokong hasrat kementerian untuk sama-sama mempromosi tentang kesihatan umum lah kepada orang ramai. Itu antara lain tujuannya ya. Jadi itu seterusnya kita ingin mengetahui pula apakah tema untuk Hari Kesihatan Mulut Sedunia ini khususnya pada tahun ini. Pada tahun ini tema sambutan ialah non-communicable diseases ataupun penyakit tidak berjangkit. Ini adalah dipilih oleh FDI sendirilah, Pertubuhan World Dental Federation sendiri yang memilih tema tersebut. Penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit. Baiklah, tema tersebut dengan kaitannya mengenai kesihatan mulut bagaimana? Kaitan penyakit tidak berjangkit dengan penyakit mulut. Seperti yang kita ketahui, penyakit tidak berjangkit itu diantaranya ialah penyakit jantung, kencing manis dan kanser. Itu diantaranya lah. Jadi penyakit mulut adalah salah satu penyakit tidak berjangkit lah juga. Jadi kalau dari segi kesihatan mulut, merokok boleh mengakibatkan penyakit tidak berjangkit, penyakit jantung. Sama juga dengan kepada kesihatan mulut, kesan merokok kepada kesihatan mulut boleh menyebabkan kanser mulut dan keadaan gigi yang kurang baiklah. Dan seperti juga penyakit kencing manis disebabkan oleh pengambilan gula yang berlebihan di dalam makanan atau minuman boleh menyebabkan kencing manis. Sama juga
boleh menyebabkan kerosakan gigi. So ada lebih kurang faktor risikonya ada lebih kurang samalah. So berkaitan lah macam itu. Itu yang dimaksudkan kaitan mengenai dengan penyakit yang tidak berjangkit ini ya. Jadi sejauh ini adakah kesihatan mulut negara Brunei Darussalam ini di tahap yang sudah memuaskan ni? Sebetulnya menurut kaji selidik kebangsaan kesihatan mulut Brunei telah dijalankan pada tahun 1999 dulu. Taraf status kesihatan mulut penduduk Brunei adalah kurang memuaskan. Itu adalah juga diambil daripada keputusan Integrated Health Screening, iaitu pemeriksaan kesihatan menyeluruh untuk warga perkhidmatan awam. Mereka mendapati status kesihatan mulut penduduk Brunei adalah kurang memuaskan lah berbanding dengan negara ASEAN yang lain serantau ini. Jadi Jabatan Perkhidmatan Pergigian sentiasa berusaha untuk mengadakan aktiviti bagi mempromosi tentang kesihatan mulut inilah supaya menaik tarafkanlah status kesihatan mulut. Jadi antara sebab-sebabnya kenapa ni disebabkan apa sebetulnya ni yang kesihatan mulut di negara Brunei Darussalam ini tidak memuaskan? Apakah masalahnya ni? Masalah yang kita dapat lihat, adakah orang Brunei suka makan manis? Ya, mungkin juga kerana suka makan gula. Ya, kerana changing lifestyle lah masa ni. Banyak makanan yang terjual yang manis-manis. Juga status jumlah penduduk yang menghidap penyakit kencing manis pun meningkat. Jadi boleh ada relation lah tu, ada kaitan. Changing lifestyle lah tu lah masa ni macam-macam boleh didapati cara sudah kehidupan tersebut lah. Kehidupan. Ya, dari segi Itulah mungkin permakanan. sebabnya. Salah satu faktor lah. Penjagaannya ya. Penjagaan. Jadi semua itu adalah bergantung kepada individu sendirilah untuk meningkatkan taraf kesihatan mereka. Macam aktif lagi lah, lifestyle yang aktif lah untuk melakukan sukan ke macam tu. Ataupun kalau boleh selaku nyurang ibu bapa dalam berikan pemberitahuan kepada anak mereka dari kecil lagi. Karena ada kadang-kadang orang kurang sedar bahawa kadang-kadang bayi yang masih kecil mereka tidak merawat dari awal. Anak damit. Jadi selalunya kita ni merawat anak kecil ni, anak damit ni dalam 3 bulan ke atas satu boleh sudah dirawat dengan menggunakan tuala dan sebagainya. Mungkin kalau ibu bapa yang ada kesedaran lah. Dan kadang-kadang dibiarkan saja. Itulah di antara objektif kita untuk meningkatkan kesedaran lah kepada ibu bapa. Ya. Baik, Haji Aisrah ya, apakah aktiviti ataupun program-program yang dirancang oleh Jabatan Perkhidmatan Pergigian pada hari tersebut ni? Untuk sambutan pada tahun ini, Jabatan telah merancangkan beberapa aktiviti. Pada hari actual day tersebut, 12 September pada minggu depan, kita akan mengadakan majlis pelancaran sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia di Pusat Pergigian Negara di Jalan Lapangan Terbang Lama Brakas. Yang akan dirasmikan, sambutan itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri sebelah pagi tu. Jadi pada majlis tersebut kita akan melancarkan 4 buah buku. Buku ristaan. Sambutan ini juga sebelum itu saya akan menceritakan sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia ini adalah diselajurkan juga dengan 10 tahun penubuhan Pusat Pergigian Negara. Setelah berpindah daripada pentadbiran Hospital Ripas pada tahun 2001. Jadi pada hari pelancaran tersebut kita akan melancarkan satu buku ristaan sempena 10 tahun penubuhan Pusat Pergigian Negara. Dan juga satu buku lagi ialah buku promosi kesihatan mulut. Dan seterusnya buku maklumat kesihatan mulut, dan satu lagi adalah garis pandu kawalan jangkitan ataupun infection control guidelines. Itu adalah untuk pegawai pergigian dan kaki tangan pergigian lah saja untuk mereka menjalankan tugas harian. Jadi ada buku panduan lah. Diberikan. Ya, diberikan kepada mereka. 4 buah buku lah tu diterbitkan. Jadi selepas itu ada simposium untuk kawalan jangkitan juga, tapi disasarkan kepada pegawai pergigian lah juga dan kaki tangan pergigian lah sahaja. Yang dibukakan kepada orang ramai, aktivitinya ialah
pameran. Kami ada pameran selama 4 hari yang akan menunjukkan berbagai perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan. Perkhidmatan klinikal macam melawatlah perkhidmatan penjagaan asasi dan penjagaan pakar. Dan orang ramai juga boleh melihat ke makmal pergigian di mana pembuatan gigi palsu macam itulah dilakukan. Jadi kami telah menjemput juga penuntut sekolah tingkatan 5 dan tingkatan 6 untuk datang melawat. Tujuannya adalah untuk macam membuat pendedahan kepada siapa yang berminat untuk mengikuti pengajian dan mengikuti kerjaya di dalam bidang pergigian lah. Kerana kita ingin meningkatkan lagi jumlah penduduk tempatan kan tu dalam bidang ini. Pameran ini dibukakan di mana nih tempatnya boleh disebutkan? Di Pusat Pergigian Negara di Jalan Lapangan Terbang Lama Brakas. Bila yang mula pameran ini dibukakan pada orang ramai ini? Pada petang hari Isnin tersebut sehingga hari Khamis. Terus ni sebelah petang dibukakan sebelah terus? pagi adalah majlis pelancaran rasmi, jadi sebelah petang untuk boleh orang ramai. Melawatlah boleh datang. So diharap masa lawatan itu bolehlah mereka lebih mengetahui tentang kesihatan mulut kah, becek kah, macam tu. Jadi sampai sebelah petang saja ni, lepas office hours dan sebelah office hours ada. Okey, pameran saja. Semasa waktu bekerja saya menonton waktu bekerja. Baiklah, ini antara lain kita memperkatakan mengenai Hari Kesihatan Mulut Sedunia 2011, World Oral Health Day 2011. Anjuran Jabatan Perkhidmatan Pergigian Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam, pastinya harapan daripada jabatan ini pun untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai. Itulah kita tujuan utama. Haja, silakan. Harapan selepas sambutan ini kita berharap orang ramai akan dapat lagi meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mulut mereka lah. Semuanya berkaitan rapat dengan kesihatan umum, kesihatan asasi mereka. Jadi kesihatan mulut adalah salah satu juga elemen penting di dalam kesihatan sendiri. Dan jabatan juga merancang untuk mengadakan kaji selidik kebangsaan yang kedua dulu tahun 1999. Jadi yang seterusnya nanti kita berharap akan dapat melihat peningkatan lah di dalam status kesihatan mulut penduduk Brunei. Jadi itu saja harapan dari Deng Haja ya. Itu saja. Mudah-mudahan majlis tersebut akan mengambil tempat dengan jayanya dan pastinya dengan adanya tema penyakit tidak berjangkit tersebut akan dapat dihayati bersama. Terima kasih kepada Haja Isra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga.